Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Hazwan Hasmullah bin Muhammad Rosli. Nombor matrik JK12749-18. Okey, tajuk yang saya ingin membicarakan ialah sistem ekonomi campuran. Seperti mana yang kita tahu, sistem ekonomi campuran ini adalah sebuah gabungan di antara peranan masyarakat dan juga kerajaan. Sistem ekonomi campuran adalah sebuah gabungan kapitalis sosialis. Jadi sistem ekonomi ini mempunyai peratusan yang adil di antara peranan masyarakat dan juga kerajaan. Seperti mana yang kita tahu, sistem ekonomi kapitalis ini memberikan kawalan sepenuhnya kepada sektor swasta. Manakala sistem ekonomi sosialis pula menjadikan sebuah kerajaan sebagai negara yang mempunyai pusat kawalan ekonomi. Atas sebab ini, sistem ekonomi campuran wujud sebagai alternatif di antara kedua-duanya. Untuk lebih jelas sekali, mari kita lihat penjelasan berikut tentang apa itu sistem ekonomi campuran. Terdapat pelbagai sistem yang dilaksanakan oleh sesebuah negara untuk mengawal selia aktiviti ekonomi. Salah satunya ialah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ialah sebuah ataupun satu kaedah di mana kerajaan dan juga sektor swasta bekerjasama di dalam mengatur dan menjalankan aktiviti ekonomi sesebuah negara. Di dalam sistem ini, kerajaan berperanan membuat sebuah dasar yang boleh campur tangan dalam aktiviti ekonomi, masyarakat ataupun berlaku perniagaan. Selain itu, sistem ekonomi campuran juga sering dianggap sebagai pendekatan yang paling fleksibel. Ini kerana ia menggabungkan sistem dan juga kelebihan ekonomi secara liberal dan sistem ekonomi perintah. Di dalam sistem ekonomi liberal ini, kebebasan individu, mekanisme dan juga pasaran bebas menjadi tumpuan yang utama. Manakala sistem ekonomi perintah pula, kerajaan mempunyai kawalan yang penuh ke atas aktiviti ekonomi. Dalam sistem ekonomi campuran, kedua-dua aspek ini digabungkan untuk mencapai keseimbangan di antara kebebasan individu dan juga campur tangan kerajaan. Beberapa negara telah melaksanakan sistem ekonomi campuran ini. Antaranya ialah Australia, Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom dan juga Jerman. Terdapat beberapa objektif untuk melaksanakan sistem ekonomi campuran bagi sesebuah negara. Antaranya ialah menggalakkan inovasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kedua, keseimbangan di antara kebebasan individu dan juga campur tangan kerajaan. Ketiga, memakmurkan masyarakat melalui dasar dan juga program yang dirancang. Dan akhir sekali, menghalang pembentukan monopoli yang boleh menghalang persaingan sihat dalam pasaran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran ini adalah seperti berikut, di mana yang pertama ialah rakyat diberikan kebebasan. Di dalam sistem ini, sektor swasta diberikan kebebasan untuk menjalankan aktiviti ekonomi mereka, sama ada pengeluaran, pelaburan maupun inovasi. Bagaimanapun, kebebasan ini masih lagi boleh dikawal oleh dasar yang ditetapkan oleh kerajaan. Kedua ialah kerajaan sebagai pemegang polisi. Salah satu ciri sistem ekonomi ini ialah kerajaan berperanan sebagai pembuat dasar, di mana dasar yang dibuat untuk campur tangan dalam aktiviti ekonomi dengan mengeluarkan peraturan dan juga peraturan yang berkaitan. Antaranya ialah matlamat campur tangan kerajaan ini adalah untuk melindungi dan kepentingan awam dan mencegah amalan memonopoli dan juga memastikan keadilan dalam perdagangan. Yang ketiga ialah terdapat persaingan pasaran yang cenderung dan juga lebih sihat. Dalam sistem ekonomi campuran ini, persaingan pasaran cenderung lebih sihat kerana kita terdapat peraturan yang sangat jelas untuk mencegah amalan yang membahayakan pengguna dan juga pesaing. Keempat ialah dasar kerajaan di dalam menentukan mekanisme pasaran. Dalam dasar ini,
dasar yang ditetapkan oleh kerajaan dalam sistem ekonomi campuran boleh mempengaruhi mekanisme pasaran seperti jumlah ataupun jenis pasaran ataupun jenis pengeluaran. Yang kelima ni ialah sistem campuran perniagaan. Dalam sistem ekonomi campuran, kerajaan mempunyai keupayaan untuk membentuk perusahaan, memiliki negara ataupun melabur dalam sektor ekonomi strategik yang dianggap penting untuk kepentingan negara. Ini kemudian akan memberikan kawalan kerajaan ataupun memberi kawalan yang lebih besar ke atas sektor-sektor ini. Dan yang keenam ini ialah peratusan adil di antara kerajaan dan juga masyarakat. Dalam sistem ekonomi campuran, bahagian antara kerajaan dan masyarakat diukur secara adil. Lebih tepat lagi apabila penguasaan dan keterlaluan oleh kerajaan maupun swasta. Kerajaan memainkan peranan dalam mengawal selia dan juga melindungi kepentingan masyarakat, manakala sektor swasta mempunyai ruang untuk mengawal inovasi yang menyumbang kepada aktiviti ekonomi. Kerajaan juga memainkan peranan dalam mengawal selia dalam kepentingan masyarakat, manakala sektor swasta juga mempunyai ruang untuk berinovasi dan juga menyumbang kepada aktiviti ekonomi. Kelebihan sistem campuran. Beberapa kelebihan sistem campuran ini adalah seperti berikut. Yang pertama ialah sistem ekonomi campuran adalah pendekatan yang fleksibel, menggalakkan penciptaan inovasi teknologi, meningkatkan kualiti produk dan juga pertumbuhan ekonomi yang mampan. Kerajaan juga boleh melindungi kepentingan rakyat dengan mencegah monopoli dan mengatur pengagihan kekayaan yang lebih adil. Walau bagaimanapun, dia ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah seperti kemungkinan juga akan berlakunya rasuah, rasuah di mana kerajaan mempunyai kuasa dan juga kuasa untuk mencampur tangan dalam kegiatan ekonomi. Sekatan ke atas kebebasan persendirian ini menjejaskan potensi keuntungan untuk pelaku perniagaan dan juga menghalang inovasi. Perbezaan di antara ekonomi campuran juga pasaran ini adalah terdapat pelbagai persamaan, tetapi iaitu peranan dalam menjalankan sistem, kebebasan individu untuk menjalankan sistem dan juga tujuan untuk melaksanakan kedua-dua sistem. Itulah yang membuatkan perbezaan di antara kedua-duanya. Itulah perbincangan tentang apa itu sistem ekonomi campuran, termasuk ciri, objektif dan juga kelemahan dan juga kelebihannya. Kesimpulannya ialah sistem ekonomi campuran ini adalah satu susunan di mana pihak swasta dan juga pihak kerajaan bekerjasama di antara satu sama lain untuk menjalankan ekonomi negara. Atas sebab ini, peratusan dan juga bahagian masyarakat dalam kerajaan di dalam ekonomi negara ini dapat dibahagikan secara adil. Semoga video ini memberikan wawasan dan juga penambahbaikan kepada anda semua. Sekian daripada saya, Hazwan Hasbullah bin Muhammad Rosli, JK 1274918, JKI 101. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.